Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kita lagi pada hari ini untuk belajar bahasa Melayu bersama-sama saya, Cikgu Norma. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar standard pembelajaran 3.7.1 iaitu menghasilkan perenggan yang kohensi dan koheren dengan betul. Kohensi dan koheren ni maksudnya perenggan mempunyai ayat yang berkaitan di antara satu sama yang lain. Dan di antara perenggan dengan perenggan juga mesti ada bersangkut paut dengan tajuk yang diberikan. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah cikgu berharap semua murid-murid cikgu dapat menghasilkan perenggan karangan yang kohensi dan koheren. Dengan kriteria kejayaan ialah dapat menulis karangan yang mempunyai perenggan yang kohensi dan koheren sekurang-kurangnya 5 perenggan. Baiklah, kita lihat pula apakah yang ingin kita pelajari hari ini. Pada hari ini, cikgu ingin kamu membina karangan. Sebelum kita membina karangan, mari kita lihat apakah arahan yang telah diberikan. Ibu bapa merupakan orang yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita. Sebagai anak, kita harus menghormati ibu bapa. Tulis satu karangan tentang cara-cara kamu menghormati ibu bapa. Itu ialah arahan bagi karangan yang akan awak bina sebentar lagi. Baiklah. Sebelum kita membina karangan, kita memerlukan langkah-langkah yang betul untuk membina karangan yang baik. Kita lihat pada langkah yang pertama, iaitu kita harus menggariskan kata kunci pada tajuk ataupun arahan yang diberikan. Kita lihat sama-sama. Ibu bapa merupakan orang yang melahirkan dan membesarkan dan mendidik kita. Pada ayat ini, apakah kata kuncinya? Ya, kata kuncinya ialah ibu bapa. Sebagai anak, kita harus menghormati ibu bapa. Apakah kata kunci pada ayat yang kedua ini? Ya, ayat yang kedua, kata kuncinya ialah sebagai anak harus menghormati ibu bapa. Dan untuk arahan yang ketiga yang terdapat pada arahan yang diberikan, yang sangat-sangat penting ialah tulis satu karangan tentang cara-cara kamu menghormati ibu bapa. Kata kuncinya di sini ialah cara-cara kamu menghormati ibu bapa. Bermaksud kamu kena nyatakan, kena terangkan apakah cara-cara kamu menghormati ibu bapa dalam perenggan isi. Boleh faham semua? Mari kita lihat
langkah yang kedua pula, iaitu membina peta aiting. Kamu boleh membina peta pokok, peta buih, peta alir dan sebagainya. Di sini cikgu tunjukkan ataupun cikgu bina peta pokok. Isi-isinya mestilah ada 3 ataupun sebaik-baiknya ada 4 isi. Kita kena nyatakan apakah cara-cara menghormati ibu bapa. Di sini cikgu berikan 3 cara-cara menghormati ibu bapa. Kita lihat sama-sama, adakah jawapan cikgu dan jawapan kamu sama? Antara cara menghormati ibu bapa ialah belajar dengan bersungguh-sungguh, ya. Kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, cara yang kedua menghormati ibu bapa. Ya, kita harus menolong ibu bapa semasa di rumah. Dan isi yang ketiga ialah bercakap dengan sopan, santun dan lemah lembut. Maafkan cikgu, ejaan sopan cikgu tersilap. Tertinggal huruf N, ya. Kita harus bercakap dengan sopan, santun dan lemah lembut kepada ibu bapa. Setelah kita menyediakan peta aiting, apakah langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga ialah cikgu ingin mengajar kamu untuk membina perenggan pendahuluan karangan. Biasanya, untuk lebih mudah, cikgu berharap semua murid membina karangan berdasarkan kepada arahan yang telah diberikan. Kita lihat contoh arahan dan bagaimana pula untuk membina pendahuluan. Apa yang perlu kita buat ialah menyalin semula arahan yang diberikan dan tukarkan beberapa perkataan yang berkaitan. Mari kita lihat contoh daripada cikgu. Ya, ini yang cikgu buat, iaitu cikgu salin semula arahan tersebut dan tukarkan beberapa perkataan yang diperlukan. Ibu bapa merupakan orang yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita. Sebagai anak, kita harus menghormati ibu bapa. Terdapat pelbagai cara menghormati ibu bapa yang saya lakukan. Baiklah, di sini saya ingin tekankan perkataan pelbagai cara. Kenapa kita tidak tulis terdapat pelbagai cara-cara? Ya, perkataan pelbagai telah memberi maksud banyak. Jika kalau kita tulis cara-cara pun memberi maksud banyak, akan berlakulah kesalahan penggunaan kata di sini dan markah akan ditolak. Jadi, ayat yang betul ialah terdapat pelbagai cara sahaja. Boleh faham setakat ini? Seterusnya, kita pergi kepada langkah yang keempat, iaitu membina perenggan isi 1.
Setiap kali pelajaran karangan, cikgu sudah terangkan kepada kamu. Dalam setiap perenggan isi, sekurang-kurangnya mesti mempunyai 3 ayat. Sekali lagi, cikgu tekankan, sekurang-kurangnya mempunyai 3 ayat. Iaitu, satu ialah cikgu namakan ayat topik dan 2 lagi ialah ayat huraian. Ayat topik yang ingin kita bina mesti berdasarkan kepada isi-isi dalam peta aiting yang dibina dalam langkah 2. Masih ingat tak lagi apakah isi yang pertama dalam peta aiting yang diberikan? Ya, isi yang pertama tadi ialah belajar dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana pula kita ingin membina karangan? Ini ialah contoh ayat topik. Antara cara saya menghormati ibu bapa ialah dengan belajar bersungguh-sungguh. Kenapa saya menggunakan perkataan saya? Kenapa perlu digunakan perkataan saya? Ya, perkataan saya perlu digunakan kerana arahan ialah kamu dikehendaki menceritakan tentang cara-cara kamu menghormati ibu bapa. Cara-cara kamu. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan perkataan saya. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi untuk membina ayat huraian. 2 ayat huraian. Di sini saya berikan dahulu sebagai rujukan antara cara saya menghormati ibu bapa ialah dengan belajar bersungguh-sungguh. Kita kena huraikan ayat topik ini dalam 2 ayat. Biasanya karangan yang berbentuk seperti karangan fakta, cikgu lebih suka kamu memberi ayat yang kedua ialah contoh-contoh. Manakala ayat huraian yang ketiga ialah kesan, hasil dan akibatnya. Mari kita lihat contoh yang cikgu berikan. Ayat huraian ada 2, iaitu ayat huraian pertama, cikgu menggalakkan kamu untuk memberikan contoh. Manakala ayat huraian yang kedua, cikgu galakkan kamu untuk memberikan kesan, akibat ataupun hasil daripada menghormati ibu bapa dengan belajar bersungguh-sungguh ini. Kita lihat ayat huraian yang pertama, iaitu cikgu menggalakkan kamu memberi contoh. Kita berikan contoh belajar bersungguh-sungguh ini. Apa contoh yang belajar bersungguh-sungguh? Ya, contoh belajar bersungguh-sungguh ialah mengulang kaji pelajaran pada setiap waktu senggang. Waktu senggang ni ialah waktu lapang. Contoh belajar bersungguh-sungguh ialah mengulang kaji pelajaran pada waktu senggang. Ayat yang cikgu ingin bina ialah contohnya, saya akan selalu mengulang kaji pelajaran setiap waktu senggang.
kita terus pergi kepada ayat huraian yang kedua. Yang cikgu harap kamu dapat memberikan kesan, akibat dan hasil. Kesan daripada belajar bersungguh-sungguh ini. Akibat daripada belajar bersungguh-sungguh ataupun hasil daripada belajar bersungguh-sungguh ini, apa yang akan kita dapat? Ya, daripada belajar bersungguh-sungguh ini, kita akan dapat mencapai kejayaan. Mari kita lihat ayat cikgu. Ibu dan bapa saya akan gembira jika saya berjaya dalam pelajaran. Ini ialah kesan daripada belajar bersungguh-sungguh. Ibu bapa akan gembira. Ibu bapa akan gembira. Setakat ini boleh faham bagaimana cara untuk membina perenggan isi? Baiklah kelas. Kita teruskan dengan langkah yang kelima, iaitu membina perenggan isi 1 dengan lengkap, iaitu mempunyai 1 ayat topik dan 2 ayat huraian. Mari kita lihat contoh bersama-sama. Antara cara saya menghormati ibu bapa ialah dengan belajar bersungguh-sungguh. Contohnya, saya akan selalu mengulang kaji pelajaran setiap waktu senggang. Ibu dan bapa saya akan gembira jika saya berjaya dalam pelajaran. Begitulah contoh membina perenggan yang kohensi dan koheren. Kita teruskan langkah yang keenam, iaitu dengan membina perenggan isi yang kedua. Masih tetap sama, mempunyai sekurang-kurangnya 3 ayat, iaitu 1 ayat topik dan 2 ayat huraian. Ayat topik mesti berdasarkan kepada peta aiting yang dibina dalam langkah 2. Sebagai contoh, menolong ibu bapa semasa di rumah ataupun ketika di rumah. Kita harus membina ayat yang lengkap. Ini ayat topik yang lengkap, iaitu selain itu saya juga akan menolong ibu bapa ketika di rumah. Kita teruskan lagi bagaimana cara untuk membina 2 ayat huraian. Seperti yang cikgu terangkan di awal tadi, untuk perenggan isi pertama, ayat huraian cikgu berikan kepada 2, iaitu ayat huraian yang pertama dan ayat huraian yang kedua. Ayat huraian pertama, cikgu galakkan kamu memberi contoh, iaitu apakah contoh menolong ibu bapa ketika di rumah. Apakah contoh-contohnya? Kamu dikehendaki memberikannya sekurang-kurangnya 3 contoh. 2 ataupun 3 contoh. Manakala ayat huraian yang kedua ialah cikgu ingin kamu berikan kesan, akibat ataupun hasil daripada menolong ibu bapa di rumah ini. Mari kita lihat contoh ayat-ayat cikgu. Ya, contohnya saya akan mengemas rumah, menyapu sampah dan membasuh pinggan mangkuk. Contoh apa yang kita tolong ibu bapa
kita. Ayat yang kedua pula ialah apakah kesan jika kita menolong ibu bapa di rumah? Ya, kesan apabila kita menolong ibu bapa di rumah ialah dapat meringankan beban mereka. Bagaimana cara untuk membina ayat? Saya menolong mereka untuk meringankan beban mereka di rumah setelah penat kerja seharian. Seterusnya, langkah yang ketujuh ialah membina perenggan isi yang dengan lengkap. Ya. Selain itu, saya juga akan menolong ibu bapa ketika di rumah. Contohnya, saya akan mengemas rumah, menyapu sampah dan membasuh pinggan mangkuk. Saya menolong mereka untuk meringankan beban mereka di rumah setelah penat kerja seharian. Untuk langkah yang ke-8 bagi isi 3, cikgu ingin kamu bina sendiri ayat topik dan 2 ayat huraian. Seperti contoh yang telah cikgu berikan. Langkah yang ke-9 iaitu membina perenggan penutup. Seperti yang cikgu terangkan dalam membina karangan sebelum ini, perenggan penutup mestilah diselitkan dengan perasaan dan nilai murni. Apakah perasaan kamu jika menolong ibu bapa kamu? Ya, perasaan gembira. Apakah nilai murninya pula? Ya, nilai murninya kita dapat membalas jasa ibu bapa kita. Jadi, cikgu ingin kamu membina perenggan penutup dengan ayat yang lengkap menggunakan perkataan gembira dan membalas jasa. Lihat contoh-contoh karangan yang diajar sebelum ini. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu tahu untuk membina karangan. Di sini juga cikgu ingin menerangkan semula apakah latihan yang patut kamu buat pada hari ini. Pada hari ini, cikgu akan berikan 2 latihan. Kita lihat latihan yang pertama dahulu. Cikgu ingin kamu bina karangan yang lengkap di dalam buku C, iaitu tajuk cara-cara menghormati ibu bapa. Kamu dikehendaki membuat peta, aiting dan juga membina karangan yang lengkap yang ada perenggan pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Seterusnya, kita pergi kepada latihan 2. Setelah kamu siap karangan cara-cara menghormati ibu bapa, cikgu ingin kamu bina karangan yang lengkap di dalam buku bahagian C berdasarkan kepada arahan yang diberikan di bawah. Guru merupakan insan yang perlu kita hormati. Guru. Hormat. Seterusnya, tulis 1 karangan tentang cara-cara kamu menghormati guru kamu. Tadi cara-cara menghormati ibu bapa. Sekarang cara-cara kamu menghormati menghormati guru. Langkah demi langkah kamu ikut apa yang cikgu telah ajar. Bina peta aiting. 3 ataupun 4 cara
kamu menghormati guru kamu. Setelah bina peta aiting, kamu dikendaki membina karangan yang lengkap yang mempunyai perenggan pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Cikgu harap kamu telah faham tentang penerangan cikgu. Setelah siap, tangkap layar kerja tersebut dan hantar kepada cikgu untuk penilaian bagi pentaksiran bilik darjah. Baiklah murid-murid, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat membuat kerja sekolah yang telah diberikan. Sebarang pertanyaan, kamu boleh bertanya kepada cikgu di aplikasi Telegram. Sehingga kita berjumpa lagi. Cikgu harap kamu menjaga kesihatan. Selamat belajar, cikgu ucapkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.